Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap anak-anak semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran sirah tahun 5. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulakan pelajaran, jom sama-sama kita bacakan doa sebelum belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku, lancarkanlah lidahku supaya mereka faham perkataanku. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kamu semua pernah dengar tak lagu Saidina Abu Bakar yang dinyanyikan oleh Omar dan Hana? Okey, jom kita nyanyi sama-sama. Ya, itu benar jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Saidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata biarpun tiada siapa percaya. Saidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Kalau anak-anak semua nak tahu, lagu yang kita nyanyikan sebentar tadi adalah berkaitan dengan tajuk pelajaran sirah pada minggu ini. Tajuk pelajaran sirah tahun 5 pada minggu ini ialah penentuan khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ini merupakan tajuk yang terakhir dalam mata pelajaran sirah tahun 5. Anak-anak semua boleh rujuk buku teks muka surat 45 hingga 50. Baiklah, pertamanya anak-anak semua kena faham apakah yang dimaksudkan dengan khalifah. Khalifah ialah ketua atau pimpinan Islam. Okey, jom sama-sama kita perhatikan biodata Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama asal Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau dilahirkan 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merupakan sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat karib baginda sejak kecil sebelum baginda dilantik menjadi utusan Allah Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq bekerja sebagai peniaga dan usahawan yang berjaya. Selepas beriman, beliau menumpukan usaha kepada dakwah Islam. Saidina Abu Bakar diberi gelaran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah As-Siddiq. As-Siddiq bermaksud benar kerana beliau merupakan orang pertama yang membenarkan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saidina Abu Bakar As-Siddiq memegang jawatan sebagai khalifah pertama atau pemerintah Islam selama 2 tahun 3 bulan. Beliau wafat pada tahun 11 Hijrah bersamaan dengan 632 Masihi. Saidina Abu Bakar wafat ketika berusia 63 tahun. Berikut adalah sebahagian daripada sifat peribadi Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau seorang yang berakhlak mulia, seorang yang jujur dan amanah, tegas, berani, dermawan dan tidak pernah minum arak. Baiklah anak-anak, sekarang Ustazah akan huraikan tentang pelantikan Saidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan wasiat mengenai bakal pemimpin umat Islam. 3 kumpulan utama iaitu kaum Ansar, kaum Muhajirin dan Bani Hashim mempunyai pendapat masing-masing. Kaum Ansar, kaum Muhajirin dan Bani Hashim berpendapat bahawa orang yang paling layak untuk menjadi pemimpin selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah daripada kaum mereka. Mereka bermesyuarat di Balai Bani Sa'adah untuk melantik pemimpin umat Islam. Anak-anak Balai Bani Sa'adah adalah tempat para sahabat bermesyuarat yang terletak di Madinah. Berikut adalah nama-nama yang dicadangkan oleh setiap kaum untuk dilantik menjadi khalifah pertama. Kaum Ansar telah mencadangkan Sa'ad bin Ubadah, Habbab bin Al-Munzir dan Bashir bin Sa'ad. Manakala kaum Muhajirin pula mencadangkan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar Al-Khattab dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Manakala Bani Hashim pula mereka melantik Saidina Ali bin Abi Talib. Mereka berbincang untuk melantik salah seorang di antara nama-nama tersebut menjadi pimpinan Islam. Siapakah yang mencadangkan Saidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah? Saidina Umar Al-Khattab yang mencadangkan Saidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kepada umat Islam. Cadangan tersebut disokong oleh kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Mereka membuat bai'ah dinamakan Bai'atus Saqifah. Bai'ah ini maksudnya ialah perjanjian ya anak-anak. Bai'ah itu diperkukuhkan dengan bai'ah kedua bersama orang ramai di masjid yang dinamakan Bai'atul Kubra. Anak-anak, apakah tindakan pertama Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selepas dilantik menjadi khalifah? Tindakan pertama Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selepas dilantik menjadi khalifah ialah beliau memberikan ucapan dasar kepada orang ramai. Antara isi ucapan dasar beliau ialah, "Wahai manusia, aku telah dilantik sebagai pemimpin kepada kamu. Aku bukanlah orang yang terbaik dalam kalangan kamu. Jika aku berlaku baik dalam urusanku, sokonglah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka betulkanlah aku. Jujur adalah satu amanah dan dusta adalah khianat. Orang kuat di antara kamu adalah lemah, sehingga hak orang lemah aku tarik daripadanya. Orang yang lemah di antara kamu pada aku adalah kuat, sebab akan ku ambil haknya itu daripada orang yang kuat. InsyaAllah, janganlah kamu menghentikan jihad. Kamu tidak ditimpa kehinaan. Taatlah kepada aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau aku melanggar perintahnya, janganlah ikut aku lagi. Berdirilah untuk menunaikan salat. Semoga Allah merahmati kamu." Secara ringkas atau poin penting daripada ucapan dasar Saidina Abu Bakar As-Siddiq ialah, yang pertama, beliau menegah penindasan terhadap golongan yang lemah. Yang kedua, Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyeru supaya taat kepada beliau selama mana beliau taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, Saidina Abu Bakar As-Siddiq juga menyeru berlaku jujur dan amanah. Dan yang terakhir, beliau menasihatkan supaya teruskan berjihad dan tunaikanlah salat. Berikut adalah jasa Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepanjang menjadi khalifah pertama. Saidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Yang kedua, beliau memerangi golongan yang mengaku menjadi nabi. Yang ketiga, beliau berusaha mengumpulkan Al-Quran. Dan yang terakhir, agama Islam berkembang ke negeri Parsi dan Rom. Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjalankan pemerintahan dengan adil, sentiasa mengutamakan kepentingan agama, masyarakat dan negara daripada kepentingan peribadi beliau. Anak-anak, pengajaran yang kita dapat daripada tajuk pelajaran pada minggu ini ialah, yang pertama, kita seharusnya
patuh dan taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, umat Islam wajib mengeluarkan zakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah, yang bermaksud dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Pengajaran yang ketiga, kita perlulah berusaha untuk mencontohi akhlak Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir, kita mestilah mengutamakan agama Islam daripada perkara-perkara lain. Kesimpulannya anak-anak, marilah kita sama-sama menghargai jasa dan pengorbanan serta perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada minggu ini. Ustazah harap anak-anak semua faham dan jelas huraian sebentar tadi. Akhir kata, Ustazah doakan semoga kamu semua berjaya dunia akhirat, diberikan kefahaman agama serta sentiasa dalam jagaan Allah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.